Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Al-Fatih akan membentangkan kesan keimanan terhadap hari akhirat dalam pembentukan akhlak dan etika. Akhlak merupakan asas Islam di samping akidah dan syariah. Kepentingannya dalam Islam memang sudah diketahui umum. Pengaruhnya amat besar dalam membentuk perbuatan manusia. Apa saja yang lahir dari manusia sesuai dengan pembawaan dan sifat yang ada dalam jiwanya. Terlalu banyak nas-nas Al-Quran dan hadis Rasulullah yang menyeru ke arah kemuliaan budi pekerti dan kesopanan serta melarang akhlak yang buruk. Antara contohnya, dan janganlah kamu menghampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik, iaitu untuk mengawal dan mengembangkannya sehingga ia baligh, dewasa serta layak mengurus hartanya dengan sendiri. Dan sempurnakanlah perjanjian dengan Allah dan dengan manusia, sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya. Surah Al-Isra. Firman Allah, dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takbur lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan, juga rendahkanlah suaramu semasa berkata-kata. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara kedai. Surah Luqman ayat ke-18 dan 19. Berdasarkan firman Allah di atas, jelas bahawa Islam amat menekankan kehidupan berakhlak ke atas setiap manusia agar dengan itu kehidupan mereka sentiasa sejahtera dan memperolehi rahmat darinya. Objektif utama kajian ini secara umumnya adalah untuk menambahkan lagi ilmu tentang kesan keimanan terhadap hari akhirat dalam pembentukan akhlak dan etika dalam mewujudkan masyarakat dan negara yang sejahtera. Secara khususnya, objektif kajian ini adalah untuk yang pertama, mengenal pasti tentang pembentukan akhlak dan etika berdasarkan ajaran Islam yang perlu diperhatikan untuk generasi yang akan datang. Yang kedua, mengkaji kesan keimanan terhadap hari akhirat dalam pembentukan umat Islam dan persediaan umat Islam untuk menghadapi hari akhirat kelak. Dan yang ketiga, mengambil berat tentang akibat tidak beriman kepada hari akhirat untuk melahirkan masyarakat yang lebih harmoni. Hari akhirat bermaksud hari di mana manusia akan dihakimi dan diberikan pembalasan yang sewajarnya atas segala perbuatan mereka semasa mereka hidup di dunia. Hari akhirat merupakan waktu yang berlaku selepas berlakunya hari kiamat. Di dalam Al-Quran telah diulang sebanyak 115 kali tentang peristiwa hari akhirat, iaitu Yan Al-Qiyamah, dan akhirat juga merupakan aspek terpenting dalam eskatologi Islam. Asal perkataan akhirat adalah Al-Akhir yang berlawanan dengan maksud Al-Awal ataupun yang bermaksud yang terdahulu. Fasa akhirat dalam akidah Islam dikatakan bahawa kematian bukanlah pengakhiran seseorang, namun ia merupakan permulaan kepada kehidupan baru yang menuju akhirat. Keimanan kepada hari akhirat pula menjadikan kehidupan manusia bahagia di dunia dan sejahtera di akhirat. Beriman kepada hari akhirat merupakan keimanan kepada perkara ghaib dan samiyat. Hadis menyebutkan beberapa peristiwa yang terjadi sebelum hari kiamat yang digambarkan sebagai beberapa tanda kecil dan juga tanda besar ataupun yang disebut kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat sugra, kiamat kecil, terjadinya kematian yang menimpa sebahagian umat Islam. Contohnya, kematian seseorang kerana sakit, kecelakaan dan sebagainya. Kiamat kubra, kiamat besar, terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta, dunia porak-poranda dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Definisi akhlak. Akhlak diambil dari perkataan Arab iaitu kata jamak dari perkataan khulq yang bermaksud kepercayaan, keyakinan, pegangan, sikap, tabiat dan tingkah laku. Maksud ini terkandung dalam kata-kata Sayyidatina Aisyah tentang akhlak Rasulullah yang bermaksud akhlaknya iaitu akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Akhlak dari segi istilah bermaksud segala laku perbuatan yang telah menjadi adat kebiasaan apabila dilakukan tidak perlu lagi berfikir panjang. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menakrifkan akhlak sebagai sifat jiwa yang tertanam di dalam jiwa seseorang yang dengannya lahir perbuatan hasil dari pancaran hati sanubari dalamannya. Dengan perkataan lain, akhlak adalah perbuatan ataupun tingkah laku manusia sama ada baik ataupun buruk yang berlaku secara spontan tanpa perlu berfikir natijah dari sifat yang ada dalam jiwa dan sanubarinya. Menurut Kamus Dewan, akhlak didefinisikan sebagai budi pekerti, kelakuan, watak, pengetahuan berkaitan dengan kelakuan, tingkah laku manusia dan sebagainya sama ada baik ataupun jahat. Akhlak dikategorikan kepada dua, iaitu akhlak mahmudah merujuk kepada tingkah laku manusia sama ada zahir ataupun batin. Yang baik lagi terpuji termasuklah sifat-sifat yang menggambarkan kebaikan. Contohnya, akhlak ini ialah beriman kepada Allah dan tidak sekali-kali mensyirikkannya dengan sesuatu yang lain, berkata benar, menolong orang dalam kesusahan, taat kepada kedua ibu bapa, berlaku adil, beramal soleh dan sebagainya.
Yang kedua, akhlak mazmumah adalah tingkah laku perbuatan manusia yang dikeji dan dicela oleh syarak. Antara contohnya ialah syirik kepada Allah, derhaka kepada ibu bapa, belot kepada negara, sombong, fitnah, zina dan sebagainya. Antara contoh-contoh akhlak dari Al-Quran ialah memenuhi janji, larangan berlaku sombong dan takbur, larangan berlaku boros dan kedekut, berlaku adil dalam semua keadaan, baik terhadap manusia bahkan kepada orang-orang kafir, bertolong-tolongan dalam kebaikan dan bertakwa, dan jangan bertolong-tolongan dalam dosa dan aniaya. Seterusnya, contoh-contoh akhlak dari Rasulullah ialah bersifat malu, berbuat baik kepada isteri, larangan menyakiti jiran tetangga, syukur dan bersabar, berlaku ihsan. Definisi etika. Etika berasal daripada perkataan Inggeris etik. Perkataan ini dikatakan berasal daripada perkataan Greek ethos yang bermaksud nilai-nilai ataupun perkara yang berkaitan dengan sikap yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Ianya terbahagi kepada dua, normatik dan metatik. Normatik ialah panduan dan peraturan berkaitan dengan tingkah laku yang baik dan jahat. Metatik pula terbahagi kepada dua, iaitu analitik dan kritikal. Analitik berfungsi menganalisis semua peraturan yang berkaitan dengan tingkah laku baik dan jahat, manakala kritikal berfungsi untuk mengkritik terhadap apa-apa yang telah dianalisis. Tujuannya adalah untuk memperkukuhkan lagi etika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi sekarang marilah kita pergi kepada kaitan akidah ataupun keimanan dan akhlak. Jadi sebenarnya akidah ialah gudang akhlak yang kukuh ataupun kita panggil sumber akhlak yang kukuh. Akidah mampu untuk membantu kita menyedarkan diri kita untuk berpegang teguh kepada norma dan nilai-nilai akhlak yang luhur. Akhlak juga mendapatkan perhatian yang istimewa di dalam akidah Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Jadi menurut pandangan tokoh-tokoh pemikir Islam, salah seorangnya ialah Syekh Muhammad Al-Ghazali di dalam kitabnya Khuluq Al-Muslim, kuat atau lemah iman seseorang dapat diukur dan diketahui daripada perilaku akhlaknya. Kerana keimanan yang kuat akan mewujudkan akhlak yang baik dan mulia, sedangkan iman yang lemah akan mewujudkan akhlak yang jahat dan buruk laku, serta membuatkan manusia mudah terkeliru kepada perbuatan keji yang akan merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Seterusnya kita akan berbicara tentang kaitan akhlak dan juga ibadah. Waktu kini kebanyakan umat Islam menyangka bahawa solat fardu, zakat, puasa dan juga haji ataupun kita panggil secara ibadah adalah upacara ataupun ritual penghambaan kepada Allah yang tidak bersangkut paut dengan pembentukan akhlak. Jadi mereka menyangka bahawa ibadah ini hanyalah ibadah semata-mata hanya untuk mengikut perintah Allah. Sedangkan ibadah juga tidak akan terpisah daripada akhlak. Seseorang yang mempunyai keteguhan akidah dan juga tekun beribadah seharusnya mempunyai budi pekerti yang mulia dan bersopan santun di dalam pergaulan sesama manusia. Sebagaimana yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, bacalah serta ikutlah, yakni wahai Muhammad, akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang, yakni dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar, yakni faedahnya dan kesannya, dan ingatlah Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 45. Jadi daripada tafsiran ayat ini, kita boleh memahami bahawa pentingnya untuk kita melakukan ibadah dengan betul dan secara khusyuk supaya kesan ibadah itu akan masuk ke dalam diri kita dan membentuk diri kita untuk menjadi seorang yang berperilaku mulia. Polis Diraja Malaysia PDRM sedang menjalankan siasatan terhadap pemilik akaun Facebook yang turut dikenali Sitah An-Nur dipercayai mempunyai kaitan dengan kumpulan ajaran sesat Perjalanan Mimpi yang Terakhir atau PMYT. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan, siasatan menjurus kepada penularan beberapa rakaman video yang menyentuh akidah serta ajaran Islam melalui media sosial. PDRM pada masa sama turut giat mengesan individu lain yang terlibat bagi melengkapkan siasatan.
Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 298E Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Polis turut menasihatkan orang ramai cakna dan prihatin terhadap isu yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum. Dalam rakaman video yang tular, beberapa kandungannya termasuk wanita berkenaan mendakwa dirinya boleh berhubung terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haziq. Daripada video sebentar tadi, ia mengatakan tentang kumpulan ajaran sesat dan ada juga seorang wanita yang mengatakan dia dapat berhubung dengan Allah, malaikat dan juga Nabi Muhammad SAW. Di sini kita dapat lihat betapa lemahnya pegangan agama Islam itu ataupun lemahnya akidah dalam diri mereka. Oleh itu, saya ingin menceritakan sedikit sebanyak antara kepentingan-kepentingan akidah dalam kehidupan Muslim. Salah satunya adalah akidah ini adalah sebagai benteng dan perisai dalam diri seseorang Muslim. Yang kedua, penerimaan amal bergantung juga kepada sahnya akidah seseorang itu. Dan yang terakhir, akidah menjadi penentu dan pendorong kepada umat Islam ataupun seseorang Muslim. Okey, baiklah. Saya akan terangkan lebih mendalam tentang kepentingan akidah. Jadi yang pertama, ia merupakan benteng bagi memelihara akal kita daripada perkara khurafat dan juga syirik, dan ia menjadi perisai yang utuh bagi menangkis segala anasir jahat, perasaan syak dan ragu-ragu serta segala bentuk penyelewengan. Ini kerana akidah ini ialah dasar dan tunjang, dan perkara lain ibarat cabang dan ranting. Jadi bila mati dasar, maka akan matilah ranting dan cabangnya. Ini kerana akidah adalah menjadi sebab dan tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman-Nya, "Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku." Surah Az-Zariyat ayat 56. Okey, yang kedua, penerimaan amal bergantung kepada sahnya akidah. Alright, ini kerana seluruh amal soleh yang dilakukan oleh seseorang sama ada diterima ataupun ditolak, amalannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bergantung kepada sahnya akidah yang orang itu miliki. Amalan orang kafir, murtad, munafik dan musyrik adalah amalan yang tertolak. Ini disebabkan oleh imannya yang menyeleweng dan Allah tidak sesekali menerima keimanan seperti itu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesiapa di antara kamu yang murtad, berpaling tadah dari agamanya iaitu Islam, lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka orang-orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya di dunia dan juga di akhirat. Dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Baqarah ayat 217. Jadi yang terakhir, akidah menjadi penentu dan juga pendorong. Akidah memainkan peranan penting dalam menentukan perjalanan hidup seseorang. Akidah adalah penggerak dan mencorakkan kehidupan. Akidah yang lemah mempengaruhi gaya hidup negatif seseorang. Biasanya, mereka yang tidak memiliki akidah yang jelas dan betul akan menghadapi pelbagai masalah dalam kehidupan dan juga terdedah kepada pelbagai kemungkaran seperti melakukan jenayah, keruntuhan akhlak, vandalisme dan juga lain-lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, sesiapa yang beramal soleh dari lelaki ataupun perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Surah An-Nahl ayat 97. Kita teruskan kepada pembinaan dan pengukuhan akidah. Terdapat banyak langkah-langkah dalam membina dan mengukuhkan akidah. Ia terdiri daripada pendidikan agama, muahadah, muhasabah diri, pengurusan sifat keakuan, mujahadah dan yang terakhir sekali, teknologi. Jadi kita kepada yang pertama, iaitu pendidikan agama. Benda ini perlu diterapkan dari rumah lagi, di mana ibu bapa lah yang wajib ataupun bertanggungjawab dalam mendidik anak-anak mereka tentang ajaran agama Islam. Sebagai contoh seperti memberitahu ataupun menerangkan kepada mereka tentang rukun-rukun Islam dan juga rukun iman. Hal ini kerana ia dapat menghindarkan diri seseorang atau diri anak-anak daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah. Sabda Rasulullah SAW, "Suruhlah anak-anak kamu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun lagi, dan pukullah mereka jika mereka enggan mendirikan solat ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Riwayat Abu Dawud. Jadi kita seterusnya ialah muahadah. Muahadah ialah berjanji. Jadi kita perlu berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan perintahnya dan mengingati setiap apa yang kita melanggar perintahnya akan diberikan kesan buruk kepada diri sendiri.
Jadi kaedah bermuahadah ialah selalu bersendirian kepada Allah, bermunajat dan mengingati ikrar yang dilafazkan dalam solat. Dengan bermuahadah juga, ia dapat memberikan kita rasa hibah ataupun takut serta gentar kepada Allah SWT. Jadi benda ini dapat menguatkan semula akidah kita. Seterusnya, muhasabah. Muhasabah atau dalam konsep mudahnya menilai diri. Orang yang beriman digesa supaya mengingat kembali amalan yang telah mereka lakukan dalam sehari. Ini bagi menjaga mereka daripada mengulangi dosa yang telah mereka lakukan sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Ini kerana mereka yang terus melakukan dosa dianggap orang fasik. Konsep muhasabah juga dapat mengingatkan kita tentang hisab yang akan berlaku di akhirat kelak. Jadi kita akan berasa takut dan juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pengurusan sifat keakuan. Seperti yang kita tahu, kejayaan umat Islam terdahulu, terutamanya di zaman Rasulullah SAW, para sahabat mempunyai keimanan dan kekuatan akidah yang berkualiti tinggi. Ini adalah disebabkan mereka terdidik dengan madrasah Nabi Muhammad SAW. Antara didikan yang mereka terima ialah pengurusan diri daripada sifat pentingkan diri sendiri ataupun jauh daripada sifat pentingkan diri sendiri dan lebih mengutamakan kepada kebaikan, kegembiraan dan kebajikan orang lain. Contoh hadis yang bermaksud, tidak beriman seseorang dari kamu sehinggalah ia menyayangi saudaranya seperti ia menyayangi dirinya sendiri. Pengalaman dan penghayatan didikan sebegini dapat merendahkan sifat ego seseorang mukmin sehingga ia menjadi individu mukmin yang sentiasa bersedia untuk menawarkan apa sahaja kebaikan dan berkorban diri untuk kebajikan demi kepentingan saudaranya yang lain. Inilah didikan yang mengeratkan kasih sayang dan persaudaraan sesama Islam yang kukuh. Didikan seperti ini ataupun selfish management wajar dipraktikkan dan menjadi amalan umat Islam masa kini demi memupuk akidah dan keimanan yang berkualiti tinggi. Isi seterusnya ialah mujahadah atau dimaksudkan bersungguh-sungguh. Kita pula bersungguh-sungguh berjihad untuk beroleh keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan melawan hawa nafsu sendiri. Sebagai contoh, ketika menunaikan solat, kita perlulah bersungguh-sungguh menunaikan solat ataupun khusyuk ketika solat. Janganlah kita main-main buat ala kadar sahaja. Jadi apabila kita khusyuk, kita dapat meningkatkan akidah kita dan juga memperbaiki diri sendiri. Ataupun yang terakhir ialah teknologi. Teknologi dapat membantu dalam memantapkan iman dan akidah kita. Ini kerana daripada teknologi lah kita dapat pelbagai informasi-informasi seperti ceramah ataupun tazkirah daripada YouTube, Instagram dan juga Facebook. Jadi bila kita dengar ceramah dan tazkirah ini semua, kita dapat informasi tentang agama Islam dan juga secara tidak perasannya kita telah menimba ilmu. Oleh itu, kita dapat mengetahui agama Islam dengan lebih mendalam daripada teknologi ini. Kelantan catat kenaikan kes rogol membabitkan remaja bawah umur tahun ini. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafiq Mamat, 93 kes dilaporkan tahun ini, meningkat 7 kes berbanding tempoh sama tahun lalu. Daerah Kota Baru merekodkan kes tertinggi diikuti Bacok dengan kes yang direkodkan itu dilaporkan kepada polis. Syafiq berkata polis tidak tolak kemungkinan ada kes yang tidak dilaporkan dan sengaja disembunyikan oleh keluarga. Katanya terdapat kes membabitkan hubungan suka sama suka dan ada juga kerana dirogol oleh teman lelaki yang kebanyakan membabitkan remaja bawah 18 tahun. Katanya kebanyakan laporan yang dibuat disebabkan kes sudah terbongkar dan diketahui ibu bapa atau laporan dari pihak hospital. Kebanyakan kes rogol yang dilaporkan itu berjaya diselesaikan dengan tangkapan dan pendakwaan yang dilakukan. Tahun lepas 86 kes, manakala tahun ini 93 kes. So naik 7 kes. Ini ialah kes yang dilaporkan kepada pihak polis. Ini yang dilaporkan kepada pihak polis. So saya menyeru kepada semua pihak lah, semua pihak supaya melihat isu ni, yang mana isu ni sebenarnya boleh diatasi. Boleh diatasi dengan kaedah-kaedah lain. Polis ni bila ada laporan, kita akan tangkap, siasat dan tuduh jika cukup bukti. Tapi di sebalik itu mungkin kita nak tambah dari segi kesedaran, pendidikan dan sebagainya. Ini boleh membantu. Kita sama-sama dah lihat video sebentar tadi berkaitan kes rogol yang telah meningkat di Kelantan. Ini semua berpunca apabila si perogol itu sendiri tidak dapat melawan hawa nafsunya.
Jadi kenapa dia tak dapat lawan hawa nafsu? Kerana lemahnya akidah dalam diri mereka sehingga dia rasa merogol itu bukanlah satu kesalahan. Ada juga kes-kes lain yang berlaku di Malaysia dan banyaknya adalah daripada kes rogol. Ada kes lain seperti remaja seawal 13 tahun telah terjerumus dalam kes dadah. Ada juga tentang kes buli yang berlaku di Muar. Ada juga kes tentang seorang remaja yang menikam abangnya demi motosikal. Jadi benda ni semua berlaku sebabkan mereka tak dapat mengawal hawa nafsunya sendiri ataupun tak dapat mengawal diri sendiri. Ini semua kerana lemahnya akidah dalam diri mereka. Oleh itu, kita sendiri perlulah berusaha meningkatkan atau memantapkan akidah dalam diri kita agar tidak terjerumus dalam perkara-perkara negatif sehingga boleh memesongkan kita dari ajaran agama Islam. Baiklah, sekarang saya akan membincangkan tentang kesan pembentukan akhlak kepada diri individu ataupun diri kita sendiri. Yang pertama, kita sebagai seorang manusia akan mula untuk menunaikan ibadah dengan khusyuk dan melakukannya hanya semata-mata untuk mengharapkan keredaan Allah. Dan juga kesan beriman kepada hari akhirat juga akan menyebabkan kita untuk lebih prihatin untuk menjaga pertuturan kita dan hanya berkata perkara yang benar serta perkara yang baik-baik kepada telinga orang lain. Selain itu, kita juga akan bersikap lebih adil untuk diri kita sendiri dan juga bersikap adil dan saksama kepada orang sekitar kita dan orang yang lain. Kita juga akan mula untuk cenderung untuk melakukan amal kebajikan serta kita akan mula mengurangkan waktu untuk kita berseronok dan melakukan perkara yang melalaikan diri kita daripada terus meningkatkan keimanan kita. Dan yang terakhir sekali, kita juga akan menjadi seorang yang lebih pemaaf kepada orang lain dan juga kepada diri kita kerana manusia tidak pernah lari daripada melakukan kesilapan. Seterusnya, kita akan pergi kepada kesan kepada ahli keluarga. Baiklah, untuk keluarga, apabila seseorang sudah mula untuk meningkatkan keimanan mereka dan berakhlak mulia, maka akan muncullah sikap berkasih sayang dan menghormati antara ahli keluarga. Kita juga akan mula menunaikan hak sebagai anak, ibu bapa, sanak saudara dan sebagai suami dan isteri. Dan apabila manusia mula untuk menunaikan hak mereka, maka rumah tangga akan menjadi lebih bersih, harmoni dan ceria. Selain itu, apabila beriman kepada hari akhirat, maka ahli keluarga akan mula untuk mewujudkan suasana ibadah di dalam rumah dengan melakukan ibadah secara berjemaah kerana kita bukan hanya perlu untuk mengimarkan surau, malah kita juga perlu mengimarkan rumah kita sendiri. Dan kemudian rumah tangga akan mula menjadi lebih bersih, harmoni dan ceria kerana mengikut sunnah Rasulullah dan Rasulullah menyukai kebersihan. Dan yang terakhir sekali, keluarga kita akan menjadi keluarga yang soleh dan juga akan mula untuk menjadi contoh kepada sanak saudara kita dan jiran tetangga kita untuk mula untuk bersikap seperti manusia yang berakhlak mulia. Yang terakhir sekali, kita akan menyingkap kesan beriman kepada hari akhirat kepada masyarakat. Jadi apabila manusia sudah mula menguatkan keimanan mereka kepada hari akhirat, akhlak juga telah menjadi akhlak yang mulia, maka masyarakat akan menjadi aman dan damai dan juga akan mula menunjukkan penurunan daripada kadar jenayah. Hal ini kerana apabila sudah lebih ramai manusia bersikap akhlak mulia, maka berkuranglah manusia yang berkelakuan buruk. Selain itu, masyarakat akan mula mengamalkan amar makruf nahi mungkar kerana mereka akan seringkali mengingati sesama sendiri untuk mengingati hari akhirat. Selain itu, kualiti hidup akan meningkat dan suasana berjiran kembali dihidupkan. Mewujudkan masyarakat yang prihatin kepada jiran tetangga dan masyarakat akan hilang sifat iri hati kepada kejayaan orang lain dan perbuatan mengumpat dan keji-mengeji. Akhir sekali, wujudlah satu masyarakat yang saling mengingatkan kepada diri sendiri untuk sentiasa melakukan kebaikan. Dari artikel di sebelah, kita boleh lihat dengan pengambilan vaksinasi, ia memberi kesan yang baik kepada individu, keluarga dan masyarakat. Ini kerana vaksinasi membantu untuk meningkatkan tahap imunisasi badan serta mengurangkan risiko untuk dijangkiti penyakit COVID-19 yang sangat berbahaya kepada kesihatan dan nyawa kita.
Jadi kesimpulannya, umat Islam wajib beriman kepada hari akhirat kerana ia adalah asas kepada akidah yang kukuh. Ibadah yang dilakukan disertai dengan iman yang tinggi akan membantu manusia untuk mengawal hawa nafsu sekaligus membentuk akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia akan membantu kita untuk lebih berjaya dalam mencintai Rasulullah SAW dan mengikut sunnahnya sekaligus mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya. Oleh itu, kita seharusnya bermula dengan diri sendiri sebelum mengharapkan orang lain untuk mempunyai akhlak yang mulia. Sekian daripada kami. Terima kasih.